والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita rahmatnya dan nikmatnya. Muslimin muslimat yang dihormati dan kasih sekalian, bagi yang ada kitab muka surat 52 menjejaki insan pilihan jilid yang pertama, muka surat 52. Kita sambung perbincangan kita berhubung dengan beberapa hikmah yang Allah kurniakan kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Sebagaimana yang disebutkan pada minggu lepas, bahawa hikmah ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Nabi-Nabinya, menjaga Rasul-Rasulnya daripada melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang tidak baik, di mana Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul tidak melakukan perbuatan yang tidak baik kerana dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut pada minggu lepas Nabi Adam. Kita sambung pada minggu ini ialah Nabi Allah Ibrahim AS. Kita ambil contohnya. Nabi Ibrahim berbohong kepada seorang pembesar dengan menyatakan bahawa Sarah adalah saudaranya. Adalah taktik. Siti Sarah itu ialah isteri Nabi Allah Ibrahim AS. Pada masa itu, kerajaan yang ada dalam negeri itu ialah kerajaan zalim. Tak kira bini siapa, dia nak dia ambil. Dan kebanyakan negeri-negeri pada zaman dahulu, termasuk di negara kita pun gitu juga zaman dahulu. Di India, sebab tu orang India ni, orang perempuan India, dia tumit kaki dia tu dina sebab tak nampak kulit tumit. Sampai kalau ni pun ada di kalangan orang India, di India kan, dia tumit, dia warnakan tumitnya supaya tak nampak kulit tumit itu, untuk mengelakkan daripada diambil oleh, kan dulu ialah pembesar-pembesar negeri ataupun orang yang penting dalam negeri. Itu zaman-zaman dulu. Jadi begitulah juga dengan Siti Sarah. Nabi Ibrahim berkata Siti Sarah bukan isteri dia, padahal Siti Sarah itu adalah isteri dia. Dia berbohonglah. Dia berbohong untuk mengelakkan daripada diambil oleh orang yang jahat, pemimpin yang jahat. Maka apakah Nabi Ibrahim telah melakukan maksiat? Sebenarnya kaedah dalam agama ni boleh berbohong. Ada sebab-sebab yang boleh berbohong. Begitulah juga mengumpat. Ada sebab-sebab yang dibolehkan mengumpat. Berbohong untuk menyelamatkan diri dan keluarga kepada orang yang zalim, orang jahat, tak apa, dibolehkan. Umpamanya tentera-tentera musuh masuk dalam negeri dan ingin menangkap ataupun ingin membunuh tentera-tentera Islam umpamanya ataupun umat Islam. Dia bertanya, adakah ada orang berkenaan di sini? Kita boleh berbohong untuk menyelamatkan nyawa orang yang dicari oleh pihak musuh itu. Dalam negeri kita ni ada pejuang-pejuang Fatani. Fatani ini selatan Thailand, yang diburu oleh kerajaan Thailand, dan mereka tu lari ke Malaysia ni. Ada di Kelantan, ada di Terengganu. Jadi misal katalah kalau kerajaan Thailand itu cari, dia bertanya, adakah ada orang yang bernama sekian-sekian di sini? Kita boleh berbohong untuk menyelamatkan saudara kita yang menghadapi ancaman mati ataupun ancaman nyawa. Tentera-tentera Thailand kalau dah dia tangkap ulama-ulama Islam, pejuang-pejuang Islam di Fatani, dia bunuh. Satu contohlah, misalnya kata Haji Sulong, Tok Guru Haji Sulong di sebelah Fatani, sebelah selatan Thailand ini, ditangkap dan dimasukkan ke dalam gele minyak.
tubuhnya dimasukkan ke dalam geleng minyak dan dicucuk api, dibakar api. Itu pernah berlaku di Thailand. Dan ramai ulama-ulama Thailand ini dibunuh dengan cara ambil, hilang gitu je. Tak tahu lagi mana jadi. Tak ada. Sebab di Thailand ini terdapat pejuang-pejuang yang sentiasa berjuang untuk menegakkan kerajaan orang Melayu, kerajaan Islam Melayu di selatan Thailand. 4 wilayah itu sebenarnya dari sisi asal dia hubungan dengan Malaysia. Tanah orang Melayu, iaitu Fatani, Yala, Naratewa dan Songkla lagi. 4 wilayah. Jadi Thailand tak boleh tepuk dada ini negeri aku. Dari sisi sejarahnya, negeri itu negeri orang Melayu. Tapi bila berlaku perjanjian Bangkok pada tahun 1909, jatuh kepada Thailand. Negeri orang Melayu itu jatuh kepada Thailand. Jadi muslimin muslimat, Nabi Ibrahim berbohong. Apakah itu satu kesalahan? Tidak. Itu bukan satu kesalahan. Untuk menyelamatkan istrinya daripada pembesar negeri yang sangat rakus terhadap wanita. Kalau ketemu wanita comel sikit, dah ke bini siapa, dah ke anak siapa, dia kira nak dia ambil. Dia nak dia ambil. Berbohong kepada musuh ataupun orang jahat ada kalanya menjadi harus demi untuk menjaga akidah dan keselamatan. Demi menjaga akidah dan menjaga keselamatan, berbohong dengan musuh itu harus. Seorang isteri dia mengadu kepada Tok Qadhi, dia menceritakan keaiban-keaiban yang ada pada suami dia. Tujuannya supaya supaya Tok Qadhi ini mengambil perjalanan, supaya pandai suami dia tu beri motivasi ataupun beri kaunseling ke umpamanya untuk menjaga rumah tangga supaya jadi baik. Tak apa. Isteri menceritakan keaiban suaminya walaupun mengubah kepada suami, tapi tak apa, diharuskan dan dibolehkan. Jadi perkataan saudara yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim itu ditafsirkan sebagai saudara seakidah. Ulama-ulama mentafsirkan bila Nabi Ibrahim menyebut perempuan ini saudara saya pada isteri Siti Sarah, adalah isteri Nabi Ibrahim AS, isteri yang pertamanya, seorang wanita cantik yang telah dikahwini oleh Nabi Allah Ibrahim AS, dan tak dapat anak sampai orang tua geda baru dapat anak, iaitu Nabi Allah Ishaq AS. Dia tak dapat anak, maka Siti Sarah ini mencadangkan ambil Siti Hajar. Siti Hajar ni macam bibi dalam rumah pada masa itu, macam bibi dalam rumah Nabi Ibrahim. Siti Sarah mencadangkan pada Nabi Ibrahim sebab dia tak dapat anak. Maka Nabi Ibrahim berkahwin dengan Siti Hajar dan ditakdirkan oleh Allah SWT dapat. Lepas kahwin dapat selalu anak. Itu Nabi Allah Ismail AS. Nabi Allah Ismail AS itu ialah anak kepada Nabi Ibrahim bersama dengan Siti Hajar. Jadi perkataan saudara yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim AS itu ditafsirkan oleh para ulama sebagai saudara seakidah. Bukan saudara yang senasab ataupun seketurunan. Bukan adik-beradik yang berasal daripada ayah yang sama atau mak yang sama. Bukan itu maksudnya. Tapi saudara seakidah. Ini adalah taktik bagaimana Nabi Allah Ibrahim AS nak menyelamatkan isterinya daripada perbuatan rakus ataupun perbuatan jahat pembesar-pembesar dalam negara itu pada waktu itu. Dalam negara pada masa itu. Ketika orang kafir bertanya Nabi Ibrahim, siapakah yang memecahkan patung berhala? Waktu Nabi Ibrahim pecah patung berhala dekat Babylon. Baru itu penduduk Arab ataupun penduduk Babylon pada waktu itu mereka menyembah berhala. Pemimpin mereka ialah Namrud. Ayah Nabi Ibrahim buat patung berhala, jual patung berhala yang bernama Azza. Nabi Allah Ibrahim
Dagi pecah patung-patung berhala. Jadi ketika orang tanya Nabi Ibrahim, siapakah yang memecah patung berhala? Yang pecah patung berhala ni siapa? Allah syahadah Nabi Ibrahim. Maka baginda menyatakan berhala ini yang pecah ni, yang banyak-banyak kan, dipecahkan oleh Absar seekor tu. Absar seekor tu. Itu yang pecah, kata Nabi Ibrahim. Itu. Jadi berbohonglah akal kira. Tapi berbohong dalam keadaan untuk orang panggil taktik dan strategi. Berbohong untuk tujuan-tujuan kebaikan. Maka diharuskan dalam Islam. Diharuskan. Berbohong untuk tujuan-tujuan yang baik, untuk menyelamatkan nyawa dan seumpamanya, dibolehkan, diharuskan. Bohong itu memang tak boleh selama-lamanya. Selama-lamanya berbohong itu tidak boleh. Kerana berbohong ini satu sifat daripada sifat orang munafik. Satu sifat daripada orang munafik, bila bercakap bohong, berdusta. Maka kaedah dalam agama tak boleh berbohong. Tapi dalam kes-kes yang tertentu, untuk menyelamatkan nyawa ataupun kes-kes yang membabitkan akidah dan seumpamanya, maka berbohong itu diharuskan. Berbohong itu diharuskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Dia menjawab, tidak. Bahkan yang melakukan ialah berhala yang besar itu. Yang patah patung itu, yang pecah patung itu Absar, kata Nabi Ibrahim. Yang besar itu di antara mereka ini. Maka bertanyalah kamu kepada mereka, kalau mereka dapat berkata-kata. Tanya soal sekor. Tanya dia boleh cakap ke tak? Patung yang kamu sembah, yang Absar sekor tu, mu tanya dia. Betul ke tak dia pecah patung-patung kecil-kecil tu? Tanya dia. Jadi kata-kata Nabi Ibrahim itu, bahawa berhala besar yang memecah berhala-berhala kecil itu adalah bahasa sindiran. Itu bahasa sindiran. Bahasa manusia ni banyak. Kadang-kadang dia nak kata kepada menantu dia, dia sebut pada anak dia, apa anak sindir menantu. Menantu dia ni subuh bangun dekat nak masuk dekat tubik matahari, dia nak sebut terang-terang kepada menantu dia ni, dia rasa berat mulut, maka dia sindir kepada anak dia sendiri. Maknanya pukul anak, sindir menantu. Orang tua-tua kita zaman-zaman dulu dia menggunakan bahasa-bahasa untuk buat satu sindiran, untuk menyindir. Jadi kata-kata Nabi Ibrahim itu sebenarnya dia nak sindir. Dia nak sindir penduduk Babylon pada waktu itu yang menyembah patung berhala. Tanya yang besar. Tanya dia. Dia jawab macam mana? Yang memecahkan berhala-berhala kecil. Sebenarnya Nabi Ibrahim yang pecah. Jadi bila disebut itu satu sindiran yang sangat tajam daripada Nabi Allah Ibrahim kepada penduduk-penduduk yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya itu. Jadi bila sebut bahasa sindiran itu bukanlah makna satu perhubungan. Ulama menyatakan, termasuk Ibnu Katsir, dia kata itu bukan Nabi Ibrahim tidak berbohong, itu bahasa sindiran. Bahasa sindiran, bukan Nabi Ibrahim berbohong. Jadi kaumnya sangat degil dan tidak mahu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih menyembah berhala dan tidak dapat mendengar, berhala yang tak dapat melihat, berhala yang tak dapat bercakap. Itu bahasa sindiran. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak berbohong. Dia tidak bercakap bohong. Maknanya Nabi-Nabi ini tidak berbohong. Dan Nabi Ibrahim itu bukan berbohong. Itu bahasa-bahasa yang disebutkan sebagai sindiran. Sindiran.
Nabi Ibrahim menyatakan sakit seperti yang terdapat dalam surah As-Saffat ayat yang ke-89, yang itu adalah makna majazi. Faqala inni sakit. Lalu dia berkata, sesungguhnya aku merasa sakit. Sakit dalam ayat ini bukan sakit tubuh badan, tetapi ditafsirkan oleh para mufassirin sebagai sakit hati Nabi Ibrahim terhadap kaumnya yang sangat degil menyembah patung-patung berhala yang telah menyesatkan mereka. Jadi kalau dari segi bahasa sepita lalu, sakit itu mana? Sakit tubuh badan. Sakit tubuh badan sebenarnya kata ulama bukan sakit tubuh badan, bukan sakit fizikal, tetapi sakit yang sebenarnya ialah bisa disebutkan sebagai sakit hati. Sakit hati pun sakit juga. Hati sakit juga. Sakit perasaan, sakit juga. Sakit ini tidak semestinya kaki, tangan, telinga, mata yang sakit. Hati yang sakit pun sakit juga namanya. Jadi Nabi Ibrahim ini sangat sakit hati kepada kaumnya yang menyembah patung berhala, yang tak dapat membezakan di antara kebenaran dengan kebatilan. Dan dia sangat berduka cita dengan ayahnya sendiri, yang menyembah patung berhala, buat patung berhala. Dan Nabi Ibrahim mengharapkan ayahnya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ayahnya Pak Akhir pun mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Begitulah juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengharapkan pak saudara dia Abu Talib yang menjaga dia. Abu Talib ini ketika penduduk Mekah mengancam nyawa Rasulullah, maka Abu Talib ini yang menjadi benteng, yang menjadi orang yang menjaga keselamatan Nabi. Dia tidak Islam. Dan Nabi Muhammad mengharapkan pak saudara ini memeluk Islam, menerima Islam. Tapi sampai ke akhir hayatnya, Nabi Talib tetap juga sebagai seorang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Menunjukkan kepada kita, walaupun Nabi yang martabat tinggi sekalipun, tak boleh untuk memberikan hidayah kepada orang yang disayangi atau orang yang dikasihinya. Kerana hidayah itu ialah hak Allah SWT, bukan hak manusia. Manusia ini sekadar berikhtiar, sekadar berusaha, sekadar berdakwah. Lepas itu serah kepada Allah SWT. Allah tak tanya, kamu berapa orang masuk Islam ke kamu? Allah tak tanya itu. Allah tak tanya berapa ramai orang yang telah kamu Islamkan dia. Allah tak tanya itu. Allah tanya kamu berdakwah ataupun tidak, kamu ajak orang buat baik ataupun tidak, kamu selamat orang sesat ataupun tidak. Itu yang ditanya oleh Allah SWT. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat sedih hati dan sangat sakit hati di atas perangai penduduk Babylon pada waktu itu. Dia sangat tidak puas hati dengan mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat tak puas hati lah. Walau bagaimanapun taufik dan hidayah itu ialah hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada toki itu orang baik-baik, sampai pekat cucu ini jadi tak pakar pada toki, orang panggil tok guru, orang dihormati dalam masyarakat. Sampai pada pekat cucu tak jadi, tak ikut toki. Sebab iman itu bukan warisan, bukan boleh saka kepada anak cucu. Iman ini adalah satu usaha yang bersungguh-sungguh, kena bermujahadah, kena berusaha, bukan pusaka tok nenek moyang. Tak semestinya tok nenek moyang itu seorang yang beriman, maka anaknya beriman, cucunya beriman. Tak semesti. Kita lihat bagaimana seorang anak Nabi Nuh yang bernama Kanaan. Anak Nabi Nuh yang bernama Kanaan tidak bersama dengan Nabi Nuh. Begitulah juga dengan isteri Nabi Nuh tidak bersama dengan Nabi Nuh. Maka dua beranak ni, isteri dan anak Nabi Nuh yang bernama Kanaan, walaupun Nabi Nuh nak selamat dia, sedaya upaya nak selamat, mati sebagai orang yang tidak beriman kepada Allah. Mati sesat, mati dalam keadaan sesat, tidak beriman kepada Allah SWT.
Ini bagaimana Nabi Allah Ibrahim AS, Allah menyelamatkan dia daripada melakukan perbuatan maksiat. Walaupun Nabi Ibrahim ini pernah cakap bohong, bukan. Itu bukan cakap bohong. Ulama mentafsirkan Nabi Ibrahim tidak bercakap bohong. Walaupun tengok berbohong Nabi Ibrahim, tidak. Nabi Ibrahim tidak berbohong. Itu taktik dan strategi saja untuk menyelamatkan nyawa, kerana boleh berbohong. Macam suami isteri yang telah bercerai anak-anak, kita boleh berbohong untuk mencantumkan kembali suami isteri yang telah bercerai. Pada kita pergi dekat mana, kita kata begini. Padahal kita kata posuh nak baik semula dengan mana. Pergi kat posuh pula kita kata mana nak baik semula. Padahal tidak. Mereka ni tak kata pun begitu. Pandai-pandai kita. Kita berbohong dengan makna, kita berbohong dengan posuh, supaya posuh dan makna ini baik semula. Posuh rajak semula kepada isterinya. Sebab apa? Kita nak selamatkan anak-anaknya yang masih kecil itu. 7-8 orang. Anak kecil-kecil lagi. Biarlah dia baik semula. Maka berbohong untuk menyatukan kembali orang berbalik, berbohong untuk menyatukan kembali orang yang bercerai, tidak menjadi satu kesalahan. Molek diberikan pahala oleh Allah SWT. Walaupun berbohong, tapi diberikan pahala oleh Allah SWT. Begitulah juga dengan Nabi Yusuf AS. Kekuatan iman Nabi Yusuf ketika dia digoda oleh Zulaikha, isteri Al-Aziz. Al-Aziz ini yang angkat dia. Ada setengah pendapat menyatakan Al-Aziz ini ialah Menteri Ekonomi Negeri Mesir. Ada pendapat menyatakan demikian. Ada pendapat menyatakan dia ketua polis dalam negeri Mesir. Dia berkahwin dengan Zulaikha, tak dapat anak. Tak dapat anak. Sampai mati Al-Aziz itu tak dapat anak. Jadi Zulaikha ini, bila Nabi Yusuf duduk dalam rumahnya sebagai anak angkat, dan Nabi Yusuf diberikan keistimewaan oleh Allah SWT dengan rupa paras yang cantik, maka semua perempuan-perempuan dalam negeri Mesir pada waktu itu tergila-gilakan Nabi Yusuf. Walaupun umurnya masih muda, ramai orang tua-tua, perempuan-perempuan yang lebih tua daripada tergila-gilakan Nabi Yusuf. Dan itu ramai orang perempuan tua nak pada lelaki muda, ramai. Dan biasa kita dengar dalam surat khabar, padahalnya laki-laki itu muda sangat lagi, yang si perempuan itu tak ada masalah, tidak ada masalah apa-apa. Begitulah dengan Zulaikha yang tergila-gila ke Nabi Yusuf, anak angkatnya, dan memang dia nak suruh pada Nabi Yusuf. Maka dia merancang bagaimana untuk buat maksiat dengan Nabi Yusuf dalam rumahnya yang besar itu. Tetapi Allah menyelamatkan Nabi Yusuf daripada melakukan maksiat. Allah jaga Nabi Yusuf, Allah pelihara Nabi Yusuf daripada melakukan perbuatan zina dengan isteri menteri negeri Mesir itu. Dia tidak melupakan kebaikan tuannya, bahkan menyatakan kepada isteri Aziz itu ketika menggodanya, dia sebut kepada Zulaikha, perbuatan ini tak boleh. Nabi Yusuf berkata, Allah telah memelihara dirinya daripada maksiat dengan sebaik-baik. Maknanya Nabi Yusuf telah dijaga oleh Allah SWT, tidak melakukan maksiat dalam rumahnya. Kalau nak buat maksiat boleh doa. Sebab perempuan ini datang menyerah diri kepadanya, menggodanya, menggoda Nabi Yusuf. Zulaikha ini menggoda Nabi Yusuf dengan pakaiannya yang menggoda lah. Memang Nabi Yusuf sangat faham Zulaikha ini sedang nak goda dia. Tetapi Nabi Yusuf telah dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah SWT, dan dia tidak melakukan maksiat dalam rumah ibu angkatnya itu. Nabi Yusuf tidak melakukan perbuatan keji dengan Zulaikha.
Baginda menolak ajakan wanita itu untuk melakukan perbuatan maksiat. Walaupun Zulaikha ini mengajak Nabi Yusuf untuk buat maksiat, supaya melakukan perbuatan zina dengan dia, tetapi Nabi Yusuf telah menolak dengan kata-kata yang sopan, dengan kata-kata yang baik. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Yusuf sebagai seorang yang baik dan diselamatkannya daripada perbuatan keji. Allah telah menyelamatkan Nabi Yusuf, tidak buat maksiat, tidak melakukan perbuatan keji, dan Allah telah memuji Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mencegah Nabi Yusuf daripada melakukan perbuatan maksiat. Tak, walaupun nak buat maksiat boleh doa pada masa itu, nak buat maksiat terdedah, terbuka dengan seluar-luarnya, tetapi Nabi Yusuf, Allah selamatkan dia. Allah pelihara Nabi Yusuf, dia tidak melakukan maksiat. Walaqad radatuhu an nafsi fasta'sana. Dan sesungguhnya aku telah menggoda dia. Aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya. Maknanya Siti Zulaikha ini goda Nabi Yusuf untuk menjadikan Nabi Yusuf itu melakukan perbuatan maksiat dengan dia. Akan tetapi dia mendapat ataupun dia dipelihara oleh Allah SWT. Walaupun digoda oleh Nabi, walaupun digoda oleh seorang perempuan yang jelita, Zulaikha ini seorang perempuan yang jelita, tetapi dia telah diselamatkan. Nabi Yusuf telah diselamatkan oleh Allah SWT. Allah telah menyelamatkan Nabi Yusuf daripada melakukan perbuatan yang maksiat. Walaupun akhirnya Siti Zulaikha ini jadi isteri juga Nabi Yusuf. Kesudahannya Zulaikha ini kemudiannya menjadi isteri Nabi Yusuf. Itu kita akan cerita kemudian. Kita akan cerita dalam bab sirah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ayat itu menggambarkan kepada kita bahawa Nabi Yusuf alaihissalam yang telah dipelihara oleh Allah daripada maksiat. Maknanya Nabi-Nabi ini Allah jaga mereka, Allah selamatkan mereka, tidak melakukan sebarang maksiat, tidak melakukan perkara-perkara mungkar. Baginda selamat daripada godaan Zulaikha yang sangat menyintainya. Orang ni bila nak orang ni, sama ada laki-laki ke perempuan tu, perasaan dia bergelora. Orang nak orang ni memang sangat bergelora perasaan dia, nak sangat-sangat. Maka begitulah dengan Zulaikha, nak sangat-sangat pada Nabi Yusuf. Bukan sikit-sikit, nak sangat-sangat. Dia mengharapkan supaya kalau dia dapat bersama dengan Nabi Yusuf, mungkin dia dapat melahirkan anak. Sebab dia masih tak tua sangat lagi. Ketika dia berkahwin dengan Nabi Yusuf, umurnya sekitar 50 tahun pada masa itu. Nabi Yusuf sekitar 30 tahun. 30 tahun ya. Dan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, Nabi Ibrahim 70 tahun lebih pada masa itu. Siti Hajar belasan tahun. Siti Hajar belasan tahun. Ada masalah. Itu adalah perkara yang dilakukan oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, dan kita boleh ikut contoh. Boleh ikut contoh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah 40 tahun, Nabi Muhammad 25 tahun. Berapa tiga? Tua Siti Khadijah. Tetapi Allah SWT gambarkan rupa Siti Khadijah itu macam muda lagi. Dan perkahwinan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah dapat melahirkan anak yang agak maju. Walaupun sebelum pada itu Siti Khadijah dah berkahwin dengan 2-3 orang suami. 2-3 orang dah. Dan Siti Khadijah berkahwin. Dan ada anak ada. Nabi kita Muhammad ada anak tiri. Dan Nabi Muhammad membuat baik pada anak tiri macam anak sendiri. Baginda SAW melakukan kebaikan kepada anak tirinya macam anak sendiri. Inilah contoh-contoh yang baik yang dilakukan oleh para Nabi dan para Rasul, supaya kita mengambil pengajaran daripada.
Baginda selamat daripada godaan Zulaikha yang sangat menyintai. Zulaikha sendiri mengaku di hadapan wanita-wanita yang dijemput mengupah lima bahawa dia yang menggodakan Nabi Yusuf, sedangkan Nabi Yusuf menolak. Jadi Nabi Yusuf ini yang digoda oleh Siti Zulaikha, akhir sekali Siti Zulaikha ini menceritalah kepada isteri pembesar negeri Mesir. Muda tahu perasaan orang yang nak pada seorang ni. Pula betul juga kata Siti Zulaikha kepada isteri pembesar negeri Mesir. Maka pada suatu hari dia jemput isteri pembesar negeri Mesir datang ke rumah dia. Masing-masing diberikan pisang dan walimah. Lalu dijemput Nabi Yusuf keluar, lalu ke depan wanita-wanita. Bila Nabi Yusuf lalu ke depan wanita-wanita pembesar, isteri pembesar negeri Mesir, semuanya terbeliak mata, terpukau tengok Nabi Yusuf AS, seorang lelaki yang tak pernah dilihat sebelum pada ini, dengan ketampanannya, dengan rupa parasnya yang sangat handsome. Tak pernah temu lagi laki-laki macam ni. Masa-masa dia tengok, tangan diiring, akhir sekali mereka iring tangan sendiri dan berdarah. Tengok tu. Mung kata aku, mung tengok seorang laki-laki yang hebat macam ni, kamu juga menghadapi perasaan yang sama. Kalau aku ada perasaan cintakan Nabi Yusuf, mung pun macam tu juga. Tengok tangan kamu dah luka. Itu peristiwa yang berlaku dalam rumah Siti Zulaikha sendiri. Itu peristiwa yang berlaku, di mana Allah SWT menyelamatkan Nabi Yusuf AS tidak buat maksiat. Sedangkan kalau dia nak buat maksiat boleh doa. Ikan duduk depan kucing, mana kucing kalau rata ikan boleh doa. Tetapi kucing tu tengok saja ikan, tak rata ikan yang ada di depannya. Begitulah Nabi Allah Yusuf AS, Allah jaga dia, Allah selamatkan dia. Dia tidak membuat sebarang maksiat dengan ibu angkatnya yang telah menjaga, beri makan kepadanya, menjaga kebajikan dia dan seumpamanya. Begitulah juga dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak melayani Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang buta, dan telah ditegur oleh Allah SWT. Ada seorang buta yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia pergi ke rumah Rasulullah nak bertanya beberapa soalan. Dan pada masa itu Nabi sedang melayan tetamu. Tetamu ini pembesar yang dok Islam lagi pada waktu itu. Nabi layan dia. Nabi layan tetamu ni ada tujuan, dan memanglah tetamu ni kena layan. Tetamu yang datang ke rumah kita kena layan dengan sebaik-baik layanan. Mana-mana rumah yang tidak dimasuki oleh tetamu, mana-mana rumah yang tidak dimasuki oleh tetamu, tamu tak pergi rumah itu, rumah itu tidak masuk rahmat Allah SWT. Mana-mana rumah yang dimasuki oleh tetamu, rumah itu masuk rahmat Allah SWT. Jadi kalau kita nak rahmat Allah masuk ke dalam rumah kita, pertama sekali biarlah rumah kita itu dikunjungi oleh tetamu dan dimasuki oleh tetamu. Kita buatlah apa-apa program pun kat rumah kita, buat usrah ke, buat majlis perbincangan, acak kita buat majlis-majlis yang orang ramai boleh datang ke rumah kita. Sebulan sekali ajak orang makan nasi dagang ke rumah kita pagi Jumaat. Kawan-kawan kita makan nasi dagang, berkunjung ke rumah kita. Dengan mereka datang ke rumah kita, rahmat Allah masuk. Jadi Nabi Muhammad SAW pada suatu hari dia melayan tetamu-tetamu yang bukan Islam, pembesar-pembesar yang bukan Islam. Tiba-tiba datanglah Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang buta, datang ke rumah Nabi nak bertanya Nabi. Dan Nabi melayan tetamu. Nabi tak layan orang buta ni.
lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia memasarkan mukanya dan berpaling kerana dia didatangi oleh orang buta. Nampak macam asam sikit Nabi. Perbuatan Rasulullah itu tidak menggambarkan baginda melakukan maksiat walaupun ditegur oleh Allah SWT. Nabi tidak layan orang buta tadi yang datang nak bertanya soalan kepada Nabi, Abdullah ibnu Umi Maktum. Dan Nabi layan pembesar-pembesar yang dok Islam itu. Bukan Nabi melakukan maksiat, bukan menggambarkan Nabi buat benda yang tak betul. Hak Islam Nabi tak layan, dok layan orang kafir. Ini strategi. Nabi ini seorang yang punya pandangan jauh ke depan. Bila layan pemimpin-pemimpin yang bukan Islam, sedangkan pemimpin ini dia ada pengikut-pengikutnya yang ramai. Melayani pemimpin-pemimpin yang bukan Islam itu ada sebab-sebab yang dipanggil strategi. Nak pikat pengikut-pengikutnya, nak tawan hati pengikut-pengikutnya. Maka melayani pemimpin-pemimpin itu ada satu taktik, satu strategi. Sampai dia ditegur oleh Allah SWT. Teguran Allah SWT itu mengingatkan Rasulullah supaya mendahulukan yang lebih utama. Mana yang lebih utama mesti didahulukan. Islam mengajar kepada kita hak utama didahulukan, yang kurang utama sikit dikediankan. Profesor Dr. Yusuf Qaradawi mengarang sebuah kitab berhubung dengan fik keutamaan. Dalam kitab itu Profesor Yusuf Qaradawi menyebut pada umat Islam, utamakan yang lebih utama, kemudiankan yang kurang utama. Umpama di antara yang sunat dengan yang fardu umpamanya. Utamakan yang fardu dulu. Utamakan yang fardu dulu, yang sunat tak apa, tak buat lagi pun. Kerana sunat. Buat yang utama dulu. Utamakanlah yang lebih utama dulu. Ada di kalangan umat Islam dia mengutamakan yang sunat. Yang fardu tak cara mana pun. Dia utamakan yang sunat. Itu tak kena. Walaupun yang sunat itu kalau dibuat boleh pahala, tapi utamakanlah yang fardu umpamanya. Kan dalam masalah kita dengan jiran-jiran. Jiran jemput kita makan umpamanya. Ini ada kaitan dengan ukhuwah, ada kaitan dengan persaudaraan Islam. Kita puasa sunat hari itu. Kita bangun sahur pukul 5 pagi tadi umpamanya. Kita berpuasa sunat hari Isnin. Tiba-tiba pagi itu jiran kita datang ke rumah kita, ajak makan di rumah dia. Apakah kita nak teruskan puasa sunat kita, ataupun lagi rumah jiran kita yang jemput kita makan, yang buat satu majlis kesyukuran, anak dia telah berjaya. Dia dari segi kaedah Islam, kata Imam Al-Ghazali, batal puasa sunat itu. Utamakan dulu jiran. Utamakan jiran dulu yang mengadakan majlis makan di rumah dia. Pergi makan rumah dia pagi itu, biarlah ada puasa. Allah tetap memberikan pahala bila kita niat untuk berpuasa. Dan memang kita ni puasa dah sama-sama. Tidak Isnin Khamis kita puasa sama-sama dah. Amalan kita itu yang kita buat secara istiqamah itu tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang kita buat secara istiqamah tiba-tiba tak buat sekali, Allah tetap memberikan pahala walaupun kita tak buat pada itu. Kita puasa sama-sama Isnin Khamis. Tiba-tiba pada itu jiran kita ajak makan di rumah dia, kita pergi lah rumah jiran, kita raih jiran, boleh pahala sangat-sangat, boleh pahala besar pahalanya bila kita raihkan jiran, mengembirakan hati jiran, dan hubungan ukhuwah kita pun kau comel dengan jiran-jiran kita. Kita tinggal puasa itu lebih baik daripada meneruskan puasa. Begitulah juga kita ni pergi Mekah buat umrah ni 12 kali dah. Dan lagi pula kali yang ke-13. Sebab binti tak berhabisan. Lagi pula kali. Jiran kita belah-belah tahun dah cita-cita nak pergi Mekah, binti tak ada. Kau tanya berapa binti ada lagi? Tak ada.
Dan nak pakai baju ada 50 riyal. Nak pergi Mekah belah tahun tak cita-cita pergi Mekah. Mana lebih afdal kita beri kepada jiran kita yang cita-citanya sangat tinggi untuk menunaikan umrah ataupun haji, daripada kita sendiri pergi Mekah sedangkan kita buat belah kali dah. Haji 3 kali, umrah belah kali dah. Lebih baik kita bagi piti kepada jiran kita itu untuk dia menunaikan umrah hajat dia supaya dia tercapai. Begitulah juga kita yang acak kali pergi Mekah ni, anak jiran kita nak sambung pelajaran, dapat tawaran masuk pelajaran ke Mesir umpamanya, PT tak ada. PT tak ada. Nak beli tiket kapal terbang mau tak ada PT. Hak mana lebih utama? Nak beri PT kepada anak jiran yang lagi belajar ke Mesir ke, ataupun kita buat umrah kali yang ke-18? Lebih baik kita beri PT kepada anak jiran untuk menyambung pelajarannya di Mesir. Dia tu layak untuk menerima zakat budak tu, kerana mereka yang berada dalam pengajian dikira berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Boleh beri zakat kepada mana-mana budak yang belajar, kerana satu asnaf daripada zakat itu ialah fi sabilillah. Satu asnaf daripada zakat itu ialah fi sabilillah. Walaupun budak tu anak orang kaya, boleh dia layak menerima zakat. Ayah dia banyak piti, mak dia banyak piti, boleh beri zakat kepada budak tu sebab dia berada di jalan Allah SWT fi sabilillah. Jadi banyak orang kata ini Profesor Yusuf Qaradawi tak reti nak beza hak mana yang patut didahulukan, hak mana yang patut dikemudiankan. Jadi Nabi Muhammad dalam kisah Abdullah ibn Maktum ini, Nabi itu utamakan yang terdahulu, utamakan yang lebih utama. Jangan hak tak berapa utama didahulukan. Jadi perbuatan Rasulullah itu tidak menggambarkan baginda melakukan maksiat walaupun ditegur oleh Allah SWT. Dalam surah Abbas ayat yang pertama dan kedua ini, walaupun Allah tegur Nabi kerana tidak memberi layanan kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum, tapi bukan bermakna Nabi buat maksiat. Nabi Muhammad tidak buat maksiat. Teguran Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan Rasulullah supaya mendahulukan yang lebih utama. Hak mana yang lebih utama dahulukan. Hak mana yang lebih itu utama. Umpamanya antara duduk dalam majlis fardu ain dengan duduk baca Quran, mana lebih utama? Ataupun duduk berzikir, mana lebih utama? Sudah tentulah duduk dalam majlis ilmu itu lebih utama. Sudah tentu duduk dalam majlis ilmu itu lebih utama, kerana majlis ilmu ini fardu ain. Fardu ain itu wajib. Baca Quran itu sunnah. Baguslah. Dia tak duduk, dia kan ada kelas ataupun ada majlis fardu ain dalam surah apa. Dia tak coba buju saja baca Quran. Dia tak cara dah ni. Dia tak cara. Orang yang sedang mengaji ataupun yang sedang menyampaikan ilmu, dia tak peduli. Dia baca Quran seorang di ujung saja. Artinya orang tu telah menolak yang utama, mengambil yang kurang utama. Molek belaka baca Quran pun molek, duduk mendengar ilmu pun molek juga. Sebab itulah kata Luqman lagi, wahai anakku, rapatkanlah lututmu dengan lutut para ulama yang sedang menyampaikan ilmu. Menunjukkan duduk dalam majlis fardhu itu adalah sangat penting. Bagi muslimin dan muslimat, fardhu itu wajib, bukan sunnah, wajib kepada muslimin dan muslimat. Baca Quran itu apa lah, baca lah, tak masalah. Tapi janganlah pada waktu itu, jangan pada waktu orang sedang menyampaikan ilmu dia congok dia baca Quran. Kuat pula tu, kuat. Orang sedang sembahyang sunat dia baca Quran, kuat. Tak boleh lah itu. Orang sedang sembahyang sunat, tahiyatul masjid umpama, dia tak baca Quran, kuat, mengganggu orang solat. Itu tak betul. Teguran Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mendahulukan yang lebih utama. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir daripada Ibnu Abbas bahawa dia telah berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan Utaibah, Abu Jahal dan Ibnu Hisham,
Dan Abbas bin Abdul Muttalib dengan mengharapkan pemimpin musyrikin itu beriman. Pada masa itu Nabi sedang bercakap dengan pemimpin musyrikin, pemimpin musyrikin Mekah pada masa itu, dengan Utaibah, Abu Jahal ibn Hisham. Nabi mengharapkan pemimpin ini akan memeluk Islam. Menyebabkan Nabi ini tidak berapa nak duli kepada orang buta yang datang ini. Tiba-tiba datang Abdullah Umi Maktum memohon pada baginda untuk mengajarnya tentang ilmu wahyu. Mengajar. Rasulullah berpaling kepadanya dengan wajah yang masam dan tidak melayaninya sehingga turun surah yang kita bacakan tadi. Jadi Nabi tak layan Abdullah ibnu Maktum, dan Nabi layan pemimpin-pemimpin musyrikin Mekah pada waktu itu sehingga turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala itu, lalu baginda menghormati Abdullah ibnu Umi Maktum dan berkata kepadanya. Apabila tu ayat tu, Nabi pun menghormati orang buta ni. Apa keperluanmu? Apa benda yang guna? Nabi tanya dia, apakah yang engkau kendaki? Pada masa itu Rasulullah sedang sibuk melayani pemimpin Quraisy dengan harapan mereka memeluk Islam. Itulah harapan Nabi ini layan pemimpin-pemimpin yang dok Islam ini, harapan Nabi supaya mereka ini memeluk Islam. Itu harapan Nabi. Ibn Hazmi malah menyatakan Rasulullah SAW duduk bersama dengan pemimpin Quraisy itu dengan harapan mereka menerima Islam, dan dengan itu akan bertambah ramai lagi kalangan pengikut mereka menerima Islam. Itu harapan Rasulullah. Jadi mudah-mudahan dengan orang yang hebat, pemimpin-pemimpin yang hebat ini memeluk Islam, akan ramailah pengikut-pengikutnya akan bersama dengan dia. Sebab golongan al-malak ini sangat penting. Dalam kampung kita ni ada orang penting yang ada pengikut. Umpamanya Tok Imam ada pengikut dia, Tok Bama dia ada pengikut dia. Jenis tok-tok ni Tok Deka ramai pengikut. Bila kita dapat tawan hati pemimpin, maka orang yang ada di bawah dia ni akan bersama dengan kita. Bagaimana pendawah-pendawah daripada Hadramaut pergi ke negeri Melaka, dan mereka ini tawan hati pemimpin Raja-Raja Melaka pada waktu itu. Dia mendekati raja. Bila pendawah pergi ke istana, dan kemudian pemimpin itu, raja-raja ini, Raja Melaka lah, memeluk Islam, dengan sendirinya rakyat negeri Melaka memeluk Islam. Itu maknanya gitu keadaannya. Bila pemimpin ini dapat ditawankan hatinya, hak bawahnya dengan sendiri jadi mudah. Nabi dah agak gitu lah. Dengan melayani pemimpin-pemimpin musyrikin Mekah, mudah-mudahan ramai dah akan ikut Islam pada rupa-rupanya Allah tegur Nabi. Tidak melayani Abdullah ibnu Umi Maktum ketika itu merupakan satu ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak kehilangan kemaslahatan yang lebih besar. Itu ijtihad Nabi. Dia layan pemimpin Quraisy dan tak layan Abdullah Umi Maktum, itu muslihat. Begitulah juga dengan Nabi Allah Yunus alaihissalam. Dia keluar meninggalkan orang kampung dia, penduduk di kaum dia, kerana kaumnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada masa itu. Ia ikut Nabi Yunus 2 orang saja. Nabi Yunus berdakwah 40 tahun lebih. Tapi ia ikut Nabi Yunus 2 orang. 2 orang pemuda, seorang bernama Tanuh dan seorang bernama Rubil. Hak lain tak ikut. Hak lain maknanya menentanglah Nabi Yunus bin Matta. Dan dia pun bila tengok langit gelap, Nabi Yunus bila tengok langit gelap, dia bangga tak turun dari kamarnya. Itu anggapan Nabi Yunus bin Matta alaihissalam. Maka dia meninggalkan kaum dia. Dia pergi keluar daripada kampung itu, bawa diri, meninggalkan kaum. Jadi Nabi Yunus berijtihad. Sepatutnya tak tinggal kampung, sepatutnya teruskan lagi berdakwah.
Nabi Yunus berijtihad pada masa itu lebih baik dia keluar daripada kampung. Kerana dia tengok langit gelap, macam bala nak turun. Padahalnya lepas pada itu kaumnya beriman kepada Allah SWT. Sepanjang peninggalan dia itu, kaumnya beriman kepada Allah. Nabi Yunus bin Matta alaihissalam telah meninggalkan kampungnya, meninggalkan kaumnya, dan dia telah ditelan oleh ikan. Ceritanya panjang. Jadi Rasulullah SAW dia berijtihad. Dia layan pemimpin-pemimpin Quraisy kerana dia mengharapkan akan ramai lagi pengikut pemimpin itu akan memeluk agama Islam. Itulah di antara contoh-contoh yang dapat kita sebut bagaimana nabi-nabi ini Allah selamatkan mereka daripada melakukan perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.